Anwar Ibrahim. Yang menang disebabkan fitnah. PMTP, hey! Apakah bermakna akan berlaku proses Kristianisasi? Islam melarang amalan fitnah. It's more than 600 billion for this year alone. So that's a big sum of money. But I'm trying to say here is we don't have much money left. Duit negara paling banyak dibelanjakan adalah ketika kita menghadapi COVID-19. Lebih kurang 600 bilion disediakan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Tan Sri. Masa tukat mama. Member aku CKP, wei kau tahu tak Abah sakau 600 bilion ringgit? Abah. Oh Muhyiddin. Terlampau banyak tu 600 bilion. Gila kau nanti jadi macam site Breaking Bad. Siap boleh baring-baring dan guling dua. Aku tak rasa dia sakau 600 bilion ringgit. Tapi macam biasa ada kontrak bagi dekat kawan dan ahli keluarga. Dan ada kontrak direct tender. Salah atau tidak ikut korang Hahaha, aku kurang minat keluarga ahli politik dapat tender ratus juta. Aku kurang minat keluarga ahli politik dapat saham syarikat ratus juta. Saya seleweng 600 RM bilion. Ahli Parlimen Hulu Langat daripada Parti Pakatan Harapan, PH, telah membuat laporan polis terhadap saya kononnya saya telah menyeleweng dana kerajaan berjumlah 600 bilion RM. Ahli Parlimen Lembah Pantai yang baru dilantik sebagai Menteri Komunikasi Digital juga membuat tuduhan yang sama terhadap saya. Sebelum itu, beliau membuat kenyataan bahawa Perdana Menteri telah mengarahkan polis supaya menyiasat YB Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang atas dakwaan menuduh Perdana Menteri sebagai agen Israel. PDRM kemudiannya menafikan Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang disiasat. Nampaknya, baru beberapa hari menjadi kerajaan, PH tanpa segan silu telah menggunakan pihak polis untuk menekan pemimpin yang tidak sehaluan dengan mereka. This is a clear attempt at silencing dissent. Ini berbeza sekali dengan janji reformasi institusi mereka untuk menjamin kebebasan institusi-institusi penting negara tanpa campur tangan politik termasuk PDRM. Apapun, saya tidak hairan dengan kemungkinan janji-janji mereka. Sebelum pilihan raya mereka bermati-matian menafikan akan bekerjasama dengan puak kleptokrat. Selepas pilihan raya, mereka tanpa segan silu berpeluk cium dan membentuk kerajaan bersama-sama, sehinggakan ada yang membuat parodi lagu, dulu benci penyamun, sekarang sayang penyamun. Berbalik kepada tuduhan penyelewengan dana sebanyak 600 bilion RM, saya tidak pasti dari mana angka ini dipetik. Saya agak ia merujuk kepada 8 pakej rangsangan ekonomi bernilai 530 bilion RM yang saya laksanakan semasa saya menjadi Perdana Menteri untuk membantu rakyat dan perniagaan yang terjejas semasa tempoh pandemik. Daripada keseluruhan 530 bilion RM ini, sebahagian besarnya adalah berbentuk non-fiskal, iaitu tidak melibatkan perbelanjaan kerajaan. Ini termasuk pengeluaran KWSP iLestari, iSinar, iCitra bernilai 145 bilion RM, pengurangan pembayaran KWSP bernilai 10 bilion RM, moratorium bayaran pinjaman bank untuk individu dan syarikat bernilai 180 bilion RM, jaminan kerajaan untuk pinjaman syarikat bernilai 80 bilion RM dan inisiatif-inisiatif lain yang bertujuan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh individu dan perniagaan. Tak mungkin saya seleweng wang ini kerana ia adalah wang individu atau bank yang tidak melibatkan perbelanjaan kerajaan. Saya sebagai Perdana Menteri pada ketika itu tidak ada apa-apa kuasa ke atas penggunaan wang ini. Menurut kenyataan Menteri Keuangan pada 29 Jun 2021, perbelanjaan yang melibatkan wang kerajaan dalam bentuk suntikan fiskal pula bernilai 83 bilion RM. Ini termasuk perbelanjaan untuk pembelian vaksin bernilai 5 bilion RM dan pelbagai bentuk bantuan langsung tunai untuk rakyat seperti subsidi upah bernilai 20.92 bilion RM, bantuan prihatin nasional bernilai 18.2 bilion RM, geran khas prihatin bernilai 4.21 bilion RM, geran khas prihatin permai bernilai 842 juta RM,
skim pembiayaan mudah Bumiputera bernilai 500 juta RM dan bantuan-bantuan lain yang dimasukkan terus ke akaun penerima yang layak. Tidak ada satu sen pun wang ini masuk ke akaun peribadi saya. Tak masuk akal wang bantuan rakyat yang dimasukkan terus ke dalam akaun mereka boleh diseleweng masuk ke akaun saya. Kalau hal ini berlaku, sudah tentu akan diketahui melalui penemuan audit yang dibuat oleh Jabatan Audit Negara, JAN, setiap tahun. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara, PAC, sudah tentu membentangkan laporan mengenainya di Parlimen. Tak mungkin JAN atau PAC terlepas pandang. Ini bukan perkara kecil. Ia perkara besar. Malah Bank Negara Malaysia tentunya telah mendapat notifikasi tentang pergerakan jumlah wang yang besar masuk ke akaun saya dan siasatan telah dimulakan sejak lebih setahun yang lalu. Tetapi tidak ada apa-apa pun. Nak kata saya halang siasatan kerana saya Perdana Menteri pun tak betul. Kerana saya telah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri lebih setahun yang lalu. Selain itu, kalau hal ini berlaku sekalipun, sudah tentu Pak Mat, Pak Jusoh, Mak Piah di kampung sedar wang yang sepatutnya mereka terima tak masuk ke dalam akaun mereka. Cuba tanya mereka. Dapat ke tidak duit itu? Tanya juga N. Salim, MR Lim, MR Kumar mereka terima atau tidak subsidi upah yang disalurkan kepada syarikat-syarikat mereka. Kalau semua dapat, mana mungkin wang itu diseleweng oleh saya? Negara kita mempunyai sistem dan amalan yang standard untuk menjamin ketelusan dan accountability dalam perbelanjaan wang kerajaan. Kesemua perbelanjaan kerajaan adalah tertakluk kepada audit kerajaan. Jika terdapat penemuan audit yang mencurigakan, teguran audit boleh dibuat terhadap jabatan kerajaan yang berkenaan. Jika terdapat salah laku rasuah atau penyelewengan, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap si pelaku. Saya percaya pihak Kementerian Keuangan Malaysia khususnya agensi laksana mempunyai setiap butiran perbelanjaan bagi semua 8 pakej rangsangan ekonomi yang dilaksanakan semasa saya menjadi Perdana Menteri. Saya tidak takut untuk disiasat kerana saya tahu saya tidak seleweng duit rakyat yang diamanahkan kepada kerajaan untuk digunakan bagi tujuan membantu rakyat ketika zaman susah. Cuma pesan saya kepada ahli-ahli politik PH dan UMNO, janganlah asyik menuding jari kepada orang lain dengan menuduh yang bukan-bukan semata-mata untuk menutup kelemahan kerajaan yang baru berusia beberapa hari ini yang kelihatan masih belum ada idea bernas untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Awak dah jadi kerajaan, act like a government. Sudah-sudahlah bermain wayang politik kerana rakyat mahu lihat apa perancangan kerajaan untuk mereka. Jadi saya nak berikan peringatan kepada Tan Sri Muhyiddin, jangan cabar kerana memang ternyata ada beberapa proses dan prosedur yang tidak dipatuhi dan beberapa syarikat yang berkepentingan atau terkait dengan keluarga juga terlibat. Siasat dan tubuh Suruhanjaya siasatan diraja sebab kasih dan sayangnya saya dan tidak percayanya saya kepada tuduhan yang dilemparkan oleh pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan ini yang menyebabkan saya buat laporan polis dan saya minta supaya SPRM polis dan juga Suruhanjaya siasatan diraja menyiasat ke mana perginya 600 bilion ringgit duit yang dalam negara kita ini. Saya tak percaya. Saya tidak. Aku kurang minat keluarga ahli politik dapat saham syarikat ratus-ratus juta. Tapi PN kan best. PN bersih dan stabil. Bukannya macam sebelum ni ada kes bagi kontrak meriam dekat keluarga. Jangan risau Abah. Ha 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 ha.
Be careful who you trust, Sergeant. People you know can hurt you the most. Good advice, LT. I want to be like you when I grow up. You want to be better than me, Johnny?